Okey, baik. Bertemu kami dalam Siaran Selamat Pagi Malaysia. Itu apa yang menarik hari ini. Jadi kalau anda ada topik yang ingin bersama dengan kita, pastikan anda terus bersama kami selama 2 jam. Okey, seterusnya kita nak bawa anda ke cerita pagi hari ini, Irfan. Ya, untuk tajuk kita sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 bersama rakan pelapor Fahmi di Perak. Silakan. Baik, cerita pagi dari Perak hari ini saya bawakan kepada anda dari Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Taiping bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut pada hari ini. Dan bersama dengan saya ketika ini Dr. Nurul Raihan Muhammad Zawawi, pakar perubatan transfusi Hospital Taiping. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan kami pagi ini. Baik Doktor, pandangan Doktor sendirilah signifikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia pada hari ini. Okey, terima kasih. Untuk makluman Hari Penderma Darah Sedunia ataupun kita panggil World Blood Donor Day memang disambut di seluruh dunia setiap 14 Jun, which is today lah, sempena dengan hari sambutan Penderma Darah Sedunia ni juga. Dia lebih kurang kalau kita kata signifikan tu, kita nak meraihkanlah penderma darah yang dah menderma darah kan sebelum ni. Selain tu kita nak sharekan tentang kepentingan menderma darah lah sebagai awareness lah kepada masyarakat kat luar sana. Selain tu Hari Penderma Darah Sedunia ni juga kalau boleh kita nak menghargai jasa dan pengorbanan pelbagai agensi kerajaan lah, agensi kerajaan, agensi swasta, NGO, badan beruniform, badan-badan keagamaan, which is yang selalu berkolaborasi dengan tabung darah lah untuk buat program luar di kempen derma darah yang untuk menderma darah sendiri. Itu. Untuk setakat ini bagaimana keadaan semasa tabung darah di Hospital Taiping? Okey, alhamdulillah buat masa ni di Hospital Taiping dia punya bekalan darah tu memang berada di paras yang baik lah, paras optimum. Tetapi walau bagaimanapun kita still juga memerlukan pendermaan darah ni yang berterusan supaya dapat mengekalkan kita punya bekalan darah ni di paras yang optimum lah sepanjang masa. Betul. Doktor mungkin boleh kongsikan manfaat yang diterima oleh penderma darah itu sendiri. Okey, manfaat ni kalau kita cerita banyaklah, tapi faedah utama dengan menderma darah ni sendiri, of course dia dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Kalau kita katakan satu beg darah tu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Kenapa saya kata 3 nyawa? Sebab satu beg darah tu nanti yang didermakan oleh seorang penderma darah akan diproses kepada 3 komponen yang lain lah, which is sel darah merah, plasma dan juga platelet. Jadi dapat digunakan oleh 3 pesakit yang berlainan. Okey, itu faedah utama. Selain tu kalau kita tengok faedah lain secara psikologinya kepada penderma darah, mereka akan lebih berasa tenang dan happy lepas menderma darah lah kerana dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu faedah-faedah lain adalah seperti dapat memelihara kesihatan kardiovaskular, dapat membakar kalori juga, dan juga dapat mengurangkan risiko mendapat tekanan darah tinggi, dan banyak lagi lah kalau kita nak cerita manfaat derma darah. Kita pasti program advokasi kempen tu sering dijalankan. Pandangan doktor sendiri, tahap kesedaran masyarakat khususnya di Taiping ni bagaimana? Okey, kesedaran kalau kita lihat di Taiping ni sendiri, alhamdulillah memang kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan lah daripada masyarakat dekat Taiping ni sendiri. Kalau kita tengok peratusan penderma darah nationwide lah, memang masih rendah lagi lah sebenarnya, 2 hingga 3%, yang maksudnya kurang daripada peratusan negara-negara maju lain-lain lah, which is 5%. Tetapi kalau kita tengok dari segi perkembangannya di Taiping ni sendiri, dia punya peratusan tu dah makin lama makin meningkat daripada kalangan penderma darah kat Taiping sendiri dan juga Perak secara amnya lah. Akhir sekali doktor, mungkin harapan doktor lah bersempena dengan Hari Penderma Darah ini, harapan doktor terhadap masyarakat. Okey, harapan saya untuk masyarakat kat luar sana dengan individu lain supaya dapat menjadikan derma darah ini sebagai satu budaya yang sihat lah terhadap diri mereka sendiri, dan menjalankan pendermaan darah ni secara berkala ataupun regular. 3 bulan sekali datang derma darah, jadikan dia sebagai budaya yang sihat, dan juga mungkin boleh panggil rakan-rakan yang lain ataupun keluarga, ahli keluarga masing-masing untuk sama-sama tampil ke tabung darah dan juga ke program luar kami lah untuk menderma darah dan menjadi penderma darah yang regular lah. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian cerita pagi dari Perak. Kita kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia, silakan. Terima kasih rakan pelapor Fahmi untuk cerita pagi di Perak. Ya, satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa manusia. Jadi sama-sama kita menderma darah untuk demi keselamatan kita bersama.